Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membuat satu pembentangan sejarah bagi mata pelajaran pentaksiran mata pelajaran sejarah iaitu SJHK 3263. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Ain Syafiqah binti Muhammad Yusof, Nur Ain Akilah binti Syahrizal dan Siti Mariah binti Ahmad Tajuddin. Soalan tugasan kami ialah berdasarkan satu standard kandungan sejarah, tentukan hasrat pembelajaran, kriteria kejayaan dan strategi pentaksiran. Okey, isi kandungan kami terdiri daripada hasrat pembelajaran, kriteria kejayaan dan strategi pentaksiran. Standard kandungan yang kami pilih untuk soalan tugasan ini ialah bagi tahun 5 iaitu 9.5 bunga kebangsaan. Okay, kita masuk kepada hasrat pembelajaran. Hasrat pembelajaran yang pertama ialah murid dapat menyatakan latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan, iaitu guru menerangkan terlebih dahulu tentang latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Kemudian, murid diminta untuk berbincang dalam kumpulan tentang latar belakang pemilihan bunga raya dan membentangkan pembincangan mereka di hadapan kelas. Berikut merupakan antara contoh pembentangan ataupun hasil kerja yang dibuat oleh murid. Sebab dekat sini objektif utama dia murid dapat menyatakan latar belakang pemilihan. Macam mana murid dapat menyatakan latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan itu adalah dengan murid itu berbincang dan dia akan melakukan pembentangan di hadapan. Kemudian hasrat pembelajaran yang kedua ialah murid dapat menyatakan nama dan makna warna merah bunga kebangsaan. Guru menayangkan slide tentang makna warna merah bunga kebangsaan. Kemudian murid diminta untuk melakukan aktiviti mewarna, iaitu mewarnakan bunga raya yang telah dicetak oleh guru, kemudian menyatakan makna warna merah bunga raya tersebut. Kat sini murid akan diberi satu helaian kertas yang terdapat bunga raya dan murid akan warnakan kertas bunga raya tersebut dan murid akan menyatakan dekat cikgu apa maksud warna merah yang dekat bunga raya tersebut. Okey, itu objektif yang kedua. Untuk objektif yang ketiga, iaitu murid dapat menjelaskan perlambangan kelopak bunga raya dengan prinsip-prinsip rukun negara. Okey, untuk mencapai objektif ni, antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru ialah guru menerangkan terlebih dahulu tentang perlambangan kelopak bunga raya dengan prinsip-prinsip rukun negara kepada murid, iaitu 5 kelopak bunga raya melambangkan 5 prinsip rukun negara. Kemudian, murid diminta untuk melakukan aktiviti melengkapkan puzzle gambar bunga raya. Selepas selesai melengkapkan puzzle tersebut, guru kemudian menyuruh murid untuk melabelkan rukun negara pada setiap kelopak bunga raya tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Akilah. Baiklah, terima kasih Ain. Baik, saya akan menyambung pembentangan dengan kriteria kejayaan. Saya Nur Ain Akilah binti Syahrizal. Okey, akan menyambung dengan kriteria kejayaan. Baik, seperti yang kita tahu, kriteria kejayaan ini merujuk kepada penilaian atau ukuran yang digunakan untuk menilai sama ada pelajar telah mencapai hasrat pembelajaran atau tidak. Okey, tadi kita dah tengok hasrat pembelajaran yang telah diterangkan oleh Ain, iaitu yang berkait dengan standard kandungan 9.5. Okey, kita boleh lihat kat sini kriteria kejayaan ini merujuk kepada penilaian atau ukuran kan. Jadi kriteria kejayaan ini membantu guru untuk menentukan apakah matlamat pembelajaran tersebut, sesuatu yang standard kandungan tersebut telah tercapai dan sejauh mana pelajar telah menguasai konsep atau kemahiran yang dikehendaki. Contohnya, kriteria kejayaan untuk hasrat pembelajaran seperti sebelum inilah. Okay.
Seterusnya, apa yang saya tahu, hasrat pembelajaran ni memberikan arah kepada apa yang ingin dicapai dalam sesi pembelajaran. Manakala kriteria kejayaan pula memberikan penanda aras untuk menilai keberhasilan pencapaian hasrat pembelajaran tersebut. Seterusnya, bagi kriteria kejayaan yang pertama iaitu murid berjaya menyatakan latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Di sini apabila guru sudah menerangkan tentang latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan, murid dapat menyatakan pemilihan bunga raya tersebut. Selain itu, murid berbincang bersama rakan-rakan tentang latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan yang diketahui dengan ilmu yang sedia ada serta meluaskan lagi pengetahuannya dengan berkomunikasi antara mereka lah. Seterusnya, kriteria kejayaan yang kedua ialah murid berjaya menyatakan nama dan makna warna merah bunga kebangsaan tersebut. Baik, di sini guru menayangkan slide tentang makna warna merah bunga raya kebangsaan. Kemudian murid diminta untuk melakukan aktiviti mewarna, iaitu mewarnakan bunga raya yang telah dicetak oleh guru kemudian menyatakan makna warna merah bunga tersebut. Apabila murid dapat menyatakan makna warna merah tersebut, maka kriteria kejayaan dapat dicapai lah. Contoh, macam kita tanyakan, apakah, kamu tahu tak ni bunga apa? Bunga raya, maksudnya kriteria kejayaan tu dah dapat dicapai dah dekat situ. Lepas tu, kita tanya pula, tahu tak apa makna warna merah pada bunga raya ni? Kalau mereka dapat jawab seperti keberanian, berani, macam semangat, itu dah dikira capai lah kriteria kejayaan tu, macam tu. Seterusnya, kriteria kejayaan yang ketiga ialah murid berjaya menjelaskan perlambangan kelopak bunga raya dengan prinsip-prinsip rukun negara. Seperti yang kita tahu, guru menerangkan terlebih dahululah tentang perlambangan kelopak bunga raya dengan prinsip rukun negara kepada murid, iaitu rukun negara yang ada kepada murid iaitu 5 kelopak bunga raya yang melambangkan 5 prinsip rukun negara. Kemudian murid diminta untuk melakukan aktiviti melengkapkan puzzle gambar bunga raya. Selepas selesai menyiapkan puzzle tersebut, guru kemudian menyuruh murid untuk melabelkan rukun negara pada setiap kelopak bunga raya. Maksudnya di sini, pelambangan kelopak bunga raya ni kan ada 5 dan kelopak bunga raya ni melambangkan 5 prinsip rukun negara kita yang berkaitlah, seperti yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga, keluhuran perlembagaan, keempat, kedaulatan undang-undang, dan yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Maria pula. Terima kasih. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk strategi pentaksiran bagi standard kandungan bunga raya. Strategi pentaksiran ini dia merujuk kepada cara atau juga kaedah yang digunakan oleh para guru untuk mengumpul maklumat tentang kemajuan, pencapaian atau juga prestasi seseorang murid dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan ini juga melibatkan pengumpulan pelbagai alat dan instrumen seperti ujian, tugasan, portfolio, penghasilan buku skrap, lapangan kajian, serta pelbagai kaedah yang lain. Dan ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kemahiran dan juga pengetahuan seseorang murid tersebut. Jadi, strategi pentaksiran ni dia dapat membantu para guru dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran, pengajaran dan juga perkembangan seseorang murid itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi standard kandungan bunga raya dalam mata pelajaran sejarah tahun 5, terdapat beberapa strategi pentaksiran yang boleh guru gunakan dan antaranya ialah ujian bertulis, di mana
Guru bolehlah menyusun ujian bertulis ini yang menguji pengetahuan murid mengenai sejarah bunga raya, termasuklah makna simbolik, asal-usul bunga raya, perkembangan bunga raya sepanjang masa dan juga penggunaan bunga raya dalam budaya Malaysia. Dan penilaian ini boleh melibatkan kemahiran memahami, mengingat dan mengaplikasi maklumat sejarah. Dan ujian bertulis ini juga merupakan salah satu strategi pentaksiran yang berkesan untuk menilai pengetahuan dan juga pemahaman murid tentang standard kandungan bunga raya dalam mata pelajaran sejarah tahun 5. Berikut merupakan langkah-langkah yang terperinci yang boleh dilaksanakan oleh guru. Yang pertama, pengenalan, iaitu guru perlu memulakan dengan memberikan arahan yang jelas tentang format ujian bertulis dan juga kandungan yang akan diuji. Ini termasuklah menetapkan topik-topik yang akan disertakan dalam ujian, seperti makna simbolik bunga raya, asal-usul bunga raya, perkembangan bunga raya sepanjang masa dan juga penggunaan bunga raya dalam budaya Malaysia. Langkah kedua iaitu penyediaan soalan. Guru ni perlu menyediakan soalan-soalan yang sesuailah dengan standard kandungan dan juga objektif pembelajaran. Contohnya soalan-soalan yang boleh berkisar dari soalan pilihan raya hinggalah soalan esei yang memerlukan penjelasan yang terperinci dan juga analisis. Yang ketiga, pelaksanaan ujian. Murid ini akan diberikan masa yang mencukupi untuk menjawab soalan-soalan dalam ujian bertulis. Mereka perlu memastikan bahawa mereka memahami soalan dengan baik sebelum memulakan penulisan dan juga memberikan jawapan yang relevan dan juga terperinci. Yang keempat iaitu penilaian. Penilaian ujian bertulis ni boleh melibatkan beberapa kriteria seperti kemahiran memahami, mengingat dan juga mengaplikasikan maklumat sejarah. Jadi guru ni boleh menilai kefahaman murid terhadap konsep sejarah bunga raya dan juga ketetapan maklumat yang disampaikan serta kejelasan struktur dan juga gaya penulisan yang disampaikan oleh murid. Dan langkah yang terakhir itu maklum balas. Jadi selepas penilaian yang dibuat oleh guru, guru ni perlu memberikan maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka dalam ujian. Dan ini juga termasuklah mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan dalam penulisan mereka serta memberikan cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Jadi melalui pelaksanaan ujian bertulis ini, murid ini dapat menguji dan juga memperkuatkan pengetahuan mereka tentang sejarah bunga raya sambil mengembangkan kemahiran penulisan dan juga analisis mereka. Dan ini juga turut membantu memastikan pemahaman yang mendalam dan juga menyeluruh tentang bunga kebangsaan Malaysia ini. Strategi pentaksiran yang seterusnya ialah ujian lisan atau juga pembentangan. Jadi guru ni dia akan menyusun ujian lisan atau meminta murid untuk membuat pembentangan tentang bunga raya. Jadi murid ni akan diminta untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan bunga raya, seperti penggunaan bunga raya dalam budaya, nilai simbolik bunga raya dan juga perubahan sepanjang masa. Jadi penilaian ini boleh melibatkan kemahiran murid dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa yang sesuai dan juga kebolehan murid untuk menyampaikan maklumat dengan jelas. Jadi, ujian lisan atau pembentangan tentang bunga raya ni dia merupakan strategi pentaksiran yang berfokuskan kepada kemahiran berkomunikasi dan juga pemahaman terhadap konsep bunga kebangsaan, iaitu bunga raya. Jadi berikut merupakan langkah-langkah yang lebih terperincilah untuk guru melaksanakan strategi ini. Yang pertama iaitu persediaan awal lah. Jadi guru ni dia perlu memulakan dengan memberi arahan yang jelas kepada murid mengenai tajuk pembentangan atau topik ujian lisan ini. Dan ini juga termasuklah menetapkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan bunga raya yang perlu dibincangkan oleh mereka, seperti penggunaan bunga raya dalam budaya, nilai simbolik bunga raya dan sebagainya. Langkah kedua pula iaitu penyelidikan. Jadi murid ni dia perlu melakukan penyelidikan lah atau kajian tambahan mengenai topik yang telah ditetapkan, dan mereka juga perlu mengumpul maklumat yang mencukupi dan relevan untuk menyokong pembentangan
atau jawapan yang bakal mereka lakukan semasa ujian lisan dijalankan. Langkah ketiga iaitu penyediaan bahan pembentangan. Jadi setelah penyelidikan atau kajian dilaksanakan, murid ini perlu menyusun dan juga menyediakan bahan pembentangan mereka. Ini juga boleh termasuk penyediaan slide PowerPoint, nota ringkas atau sebagainya yang dapat membantu mereka dalam menyampaikan maklumat dengan jelas dan juga teratur. Langkah yang keempat iaitu melalui latihan. Jadi guru ni boleh memberikan peluang kepada murid untuk berlatih dalam menyampaikan pembentangan mereka di hadapan kelas atau juga secara individu. Jadi latihan ini dapat membantu murid-murid untuk meningkatkan keyakinan diri dan juga membolehkan mereka menyesuaikan gaya komunikasi mereka. Langkah kelima iaitu melalui pelaksanaan. Jadi setelah persediaan, murid ni dia akan diberi peluang untuk melakukan pembentangan atau menjawab soalan dalam ujian lisan. Jadi mereka ni dia perlu menyampaikanlah maklumat dengan jelas, teratur dan meyakinkan serta menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru atau juga panel pemeriksa dengan tepat. Dan langkah yang keenam, penilaian melalui penilaian. Jadi penilaian ujian lisan ni atau pembentangan boleh melibatkan beberapa kriteria seperti kemahiran berkomunikasi, penggunaan bahasa yang sesuai, kebolehan menyampaikan maklumat dengan jelas serta kefahaman terhadap konsep bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Jadi guru ni boleh memberikan markah lah berdasarkan prestasi murid dalam kriteria tersebut. Dan langkah yang terakhir itu melalui maklum balas. Jadi guru ni boleh memberikan maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka dalam ujian lisan atau pembentangan tersebut. Ini termasuklah mengenal pasti kelebihan dan juga kelemahan mereka serta memberikan cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Jadi, melalui pelaksanaan ujian lisan atau pembentangan ini, murid ini dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka sambil memperluaskan pemahaman mereka tentang konsep bunga raya. Strategi pentaksiran yang terakhir ialah melalui projek kreatif, iaitu murid akan diminta untuk membuat projek lah berkaitan dengan bunga raya seperti lukisan, kraft tangan, poster atau juga model bunga raya. Jadi penilaian ini boleh melibatkan kreativiti murid, kebolehan menghasilkan kerja yang berkualiti dan juga pemahaman terhadap konsep sejarah bunga kebangsaan. Jadi projek kreatif ini juga merupakan satu kaedah yang dinamik untuk menilai pemahaman dan juga kesedaran murid terhadap standard kandungan bunga raya dalam mata pelajaran sejarah tahun 5. Jadi dalam projek tersebut, murid-murid ini akan diberi peluang lah untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang bunga kebangsaan ini melalui cara yang kreatif dan juga eksploratif. Jadi berikut merupakan langkah-langkah yang lebih terperinci lah yang boleh dilaksanakan oleh guru berkaitan dengan strategi pentaksiran projek ini. Jadi langkah yang pertama itu pengenalan konsep. Jadi guru ni perlu memulakan projek tersebut dengan mengenalkan konsep sejarah bunga kebangsaan kepada murid. Jadi ini termasuklah aspek-aspek seperti asal-usul, makna simbolik, perkembangan sejarah, penggunaan dalam budaya Malaysia dan juga pengiktirafannya sebagai lambang kebangsaan. Jadi pengetahuan ini akan menjadi sebuah asas untuk murid membuat projek mereka. Jadi langkah yang kedua itu pemilihan media. Jadi murid ini akan diberi pilihan lah untuk memilih media mereka atau bentuk projek yang ingin mereka hasilkan. Contohnya termasuklah lukisan, kraft tangan, poster atau juga model bunga raya. Jadi pemilihan media ini harus menggalakkan kreativiti dan membolehkan murid mengekspresikan diri mereka dengan cara yang paling sesuai. Langkah yang ketiga iaitu penyelidikan dan juga perancangan. Jadi murid ini perlu melakukan penyelidikan tambahan untuk mendalami pengetahuan mereka tentang bunga raya. Jadi mereka ni perlu merancang projek mereka dengan teliti, termasuklah pemilihan konsep dan juga reka bentuk yang sesuai dengan tujuan dan tema yang ditetapkan. Langkah keempat itu pelaksanaan. Jadi setelah merancang, murid ni boleh
mula melaksanakan projek mereka. Ini mungkin melibatkan proses seperti melukis, menyusun bahan kraft tangan, merangka poster atau membina model. Jadi guru ni boleh memberikan bimbingan dan juga sokongan sewaktu proses pelaksanaan jika murid perlukan. Dan langkah yang kelima itu penilaian. Penilaian projek kreatif ni boleh melibatkan beberapa kriteria termasuklah kreativiti, kebolehan menghasilkan kerja yang berkualiti dan sebagainya. Jadi guru ni boleh menilai hasil projek berdasarkan aspek visual, keemasan, keselarasan dengan tema dan juga kesesuaian dengan konsep sejarah yang telah dipelajari. Dan langkah terakhir itu melalui pembentangan. Jadi murid ni boleh diberi peluang untuk membentangkan hasil projek mereka kepada kelas atau kumpulan mereka. Dan ini juga membolehkan mereka berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman mereka serta memperoleh maklum balas dari rakan sebaya dan juga daripada guru. Jadi melalui pelaksanaan projek kreatif ini, murid ini akan dapat memperluaskan pemahaman mereka tentang bunga kebangsaan Malaysia sambil mengembangkan kemahiran kreatif, penyelidikan dan juga penyampaian idea mereka. Jadi saya kira itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.